Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dapat jumpa semula dan kita sambung bacaan kitab kita. Dekat sini kita baca kitab Ziarah ke Alam Barzakh yang dikarang oleh ulama Al-Imam Jalaluddin, Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Okey, bulan yang lalu ada kelas tapi buat online sebab surau tutup katanya, sebab buat sanitasi. Jadi bulan ni kita sambung pengajian kitab kita ni. Kalau ikut muka surat ni, muka surat 89 lah, tapi kita baca belakang sikit. Belakang sikit. Secara ringkasnya dalam bab ni menceritakan tentang orang mati, apa yang mereka akan hadapi. Dan dalam pasal pertama ni, bab ni dicerita bagaimana orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, apabila dia mati, Rasulullah kata keluar roh dia seperti air yang mengalir, seperti meskipun kalian tidak melihat sedemikian. Kita nampak biasa je orang mati ni, dia sesak nafas, ada yang aksiden, ada yang macam-macam lah. Tapi sebenarnya Rasulullah kata roh itu keluar, lancarnya roh itu keluar bagaikan air yang mengalir. Bagaikan air yang mengalir. Jadi bila roh itu keluar, saya ringkasnya yang kita dah baca bulan lalu, maka keluarlah wangi-wangian daripada roh ni. Dan bila roh ni dibawa ke langit, maka bertanyalah malaikat yang mulia, kedudukan mereka yang berada di langit. Mereka bertanya pada malaikat yang membawa roh ini naik. Mereka kata, roh wangi ini roh siapa? Lebih kurang gitulah bahasa dia. Rupanya roh ni mengeluarkan bau berbanding mengikut cara matinya. Kalau mati orang beriman, maka dia roh tu berbau wangi. Begitu juga dalam kitab Arab dulu, guru ada baca, Imam Qurtubi kata, ada manusia akan mati, masuk je kubur, malaikat akan cakap dengan dia satu perkataan, busuknya engkau, dia kata. Busuknya engkau, dia kata. Dia cakap, dia tengok pada jasad orang mati ni. Orang mati tu waktu tu dia dah hidup balik, roh dah masuk jasad. Dia kata, busuknya engkau. Apa yang kau bawa daripada dunia, kata. Maksudnya bawa dosa tu. Bawa dosa. Waktu tu malaikat kata, busuknya engkau ni. Apa kau bawa daripada dunia? Apa kau bawa? Apa bekal kau bawa dari dunia? Kenapa? Memanglah gitu. Orang engkar, kafir ni maksud dia engkar. Termasuklah kafir ni maksud dia agama lain, bukan Islam tu kafir juga. Kafir ni kalau kita kata engkar, tu orang engkar. Lepas tu rupanya dia mengeluarkan bau yang sangat busuk. Tapi kalau roh itu beriman, dia naik ke langit, maka malaikat berkata, malaikat dekat yang bertanya, roh siapa yang wangi ini? Okey, dia kita dah baca, akhirnya nanti roh itu akan dipulangkan balik ke jasadnya dalam kubur. Dan dia akan rasa macam mana dia rasa sekarang lah dalam kubur. Dia hidup balik lah gitu. Dan kita sambung. Datang seorang lelaki kepadanya, datang juga kepadanya seorang yang sangat tampan. Muka sebelah tu, paragraf terakhir tu, berpakaian indah serta berbau harum. Orang yang mati beriman ni, bila roh dia ni dah dimasukkan balik dalam jasad dia, datang seorang yang sangat tampan, berpakaian indah, berbau harum, dan orang itu berkata kepada dia, berbahagialah dengan sesuatu yang menggembirakanmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Moga Allah rezekikan kematian kita macam ni. Lepas tu orang yang mati ni, dia nampak orang ni cantik, orang ni tampan, orang ni harum.
Itu yang kita dengar kuliah dekat Patani tu, Baba Karim, pengurusi Persatuan Ulama Patani kan, dia kata gitulah. Nanti datang, dia kata datang kepada demo, dia kata demo mati beriman, datang pada demo, dia kata gini orang tu jangok, dia kata. Jangok ni kalau orang Kelantan kata cantik handsome. Jangok, putih gigi, rambut hitam, badan sedap, dia kata harum bau, dia kata gitulah. Orang ni datang kat kubur kita. Sebab tu guru kata apa kan, kalau kebaikan ni kita kata masuk syurga, kita cakap kita tu kata kita berdosa, kita nanti masuk neraka. Tu jangan cakap kita. Kita cakap apa? Orang berdosa, orang akan masuk neraka. Kena kata gitu. Kenapa? Siap lapar ni adalah doa. Tapi kalau kita kata nanti kita dalam kubur, nanti kita mati beriman, orang kita kena kata diri kita, supaya benar-benar kita dapat. Kenapa? Majlis ilmu ni antara tempat yang guru-guru kata, antara tempat yang makbulnya doa. Sebab tu kita kena sebut Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikan kami. Apabila dalam kitab menyebut apa juga kebaikan yang disebut, sebut dalam hati kita, sebut dalam lidah kita, ya Allah rezekikan kami. Apa rezekikan kami apa? Nanti dalam kubur nanti kita didatangi oleh seorang lelaki yang tampan rupanya, indah pakaiannya, harum baunya, dan berkata dia pada kita, kena cakap kita, moga-moga kita. Lepas tu cakap kita, berbahagialah dengan sesuatu yang menggembirakanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Orang lelaki ni kata bahagialah engkau. Dengan syarat apa? Mati beriman. Bahagialah engkau. Orang beriman ni apa? Dapat keampunan Tuhan, dapat rahmat Tuhan, dapat redha Tuhan. Ni Ramadan ni ulama panggil bulan keampunan. Ramadan ni ulama panggil bulan rahmat kan. Nama-nama yang baik semua ada pada Ramadan. Bulan berkat. Bulan yang dikata Ramadan Al-Mubarak, bulan yang mulia, Ramadan Karim, macam-macam orang sebut nama-nama dia. Dan kitab-kitab guru-guru sebut macam-macam. Jadi kena betul-betul mohon Ramadan ni kena amal sungguh-sungguh. Kenapa? Ada tawaran yang besar, nama dia keampunan Tuhan. Ada tawaran yang besar, nama dia rahmat Allah. Moga-moga kita mati ni dengan rahmat dia, Allah akan ampunkan kita. Tapi kena sungguh-sungguh kan. Ini sembahyang tarawih tak pernah buat 20. Buat 20 lah. Buatlah 20. Surah buat 8 tak apalah, baliklah buat 20. Ini sembahyang pun 8. Itu pun kadang-kadang tak pergi. Kadang tak buat pun, kat rumah pun tak buat. Sembahyang isyak maghrib pun terlepas kadang-kadang. Maknanya kita tak ada kesungguhan untuk dapat keampunan Allah. Kita tak serius. Tapi benda-benda yang kita bawa mati, kita buat mati-mati. Kadang tak perlu pergi site pun kita pergi site. Padahal orang lain ada, kita pergi juga. Pada bab kerja kita tunggu-tunggu, baguslah tak apa. Tapi benda tu tak bawa mati. Tapi benda yang bawa mati, amal ibadah kita lebih kurang. Penat lah, tak pergi surau lah, maghrib apa, isyak lah. Maghrib nak makan dululah, sembahyang rumah kat rumah seorang-seorang, orang lelaki. Padahal kalau kita orang azan je, kita makan ringkas-ringkas dulu, sempat pergi surau sebenarnya. Saya makan nasi, dengan kurma makan nasi, sempat pergi surau. Mungkin rumah saya dekat lah. Tapi yang lain pun rasanya kalau naik motor dah boleh sampai juga. Lepas tu kita nampak di masjid-masjid kalau sembahyang maghrib ni memang tak ramai orang lah. 10 orang, 12 orang. Kita dah miss sembahyang Jemaah. Kadang kat rumah pun orang rumah sibuk bawa sepinggan, kita sembahyang seorang. Kita dah miss sembahyang Jemaah. Kita rasa mungkin kita tak biasa sembahyang Jemaah, sebab tu kita rasa benda ni biasa je. Benda ni bukan biasa, benda ni satu kerugian. Tu Rasulullah disebut apa Jibril datang kepadaku, ini dalam kitab Nasaihul Ibad. Jibril datang kepadaku dan berpesan kepadaku 7 perkara. Antara pesanan dia, Jibril kata, wahai Muhammad, jangan kau tinggalkan solat Jumaat. Selalu dicakap aku benda yang sama. Jibril kata, jangan tinggalkan Jumaat, jangan tinggalkan solat Jumaat. Sehingga aku rasa, Rasulullah kata, Allah tak terima semayang kau tak Jumaat. Sehingga aku rasa. Bukan begitu. Tapi Rasulullah ni rasa gitu. Kenapa rasa gitu? Jibril kerap beritahu dia jangan tinggal Jumaat, jangan tinggal Jumaat. Kita ni bedanya kita ni. Dah banyaklah Rasulullah pesan ni. Berbaiklah dengan jiran sehingga aku rasakan jiran ini boleh mewarisi hartaku. Berbaiklah dengan isteri
supaya sehingga aku rasakan haram cerai gengsi. Tapi Rasulullah rasa gitu. Kenapa Jibril mengulangkan perkataan sama, perkataan sama? Tu antara dia kata apa ni? Jagalah solat jemaah, jangan tinggal sembahyang jemaah, sehingga aku merasakan Allah tak terima kalau tak solat jemaah. Dia rasa gitu. Hukum bukan gitu, tapi dia rasa gitu. Kalau nak dapat keampunan Allah, kena sungguh-sungguh dalam taat. Terutama bulan Ramadan ni lah, kena payahlah sikit kan. Kalau kabut dah sikit, dah makan, nak terus jalan. Mana tak adalah menikmati makanan ni, ini makan dulu, lepas tu makan ni pula. Memang dah tertinggal jemaah kat masjid. Yang paling bimbang kadang-kadang 8 lebih pun nak sembahyang maghrib. Lepas makan nak mandi dulu kan nak gini dulu. Lepas suku baru nak sembahyang maghrib. Apalah rupa taat itu? Betul tak? Apa rupa taat itu? Tak serius nak dapat keampunan Allah, tak serius. Duduk dulu, rehat dulu, rukuk dulu. Mana nak dapat keampunan tu? Benda ni tak serius kan. Kita tak serius dalam taat, kita tak serius dalam dapat keampunan. Bimbang tak ada orang lelaki datang macam ni dalam kubur. Siapa engkau? Ni orang mati ni kata, tanya. Dia nampak lelaki ni datang dalam kubur dia, muka cantik, bau harum, dia kata pakaian dia bersih, cantik. Lelaki ni pula kata, berbahagialah engkau, inilah benda yang dijanjikan pada engkau. Apa benda ni? Bila orang dalam kubur ni nampak syurga, nampak dia punya dalam kubur dia ada pintu, dia nampak syurga, tak masuk syurga lagi. Daripada kubur dia nampak syurga pagi dan petang, dan haruman syurga masuk dalam kubur dia. Yang kita baca bulan lepas. Dan kubur dia luas, bercahaya, cantik, macam taman. Lepas tu baru datang lelaki ni, berbahagialah engkau, dia kata. Inilah sesuatu yang akan menggembirakan engkau. Dia kata apa? Lelaki ni kata apa? Siapa engkau? Wajahmu seperti wajah yang datang membawa kebaikan. Memanglah muka dia cantik. Orang mati ni kata, siapa engkau? Engkau ni macam datang membawa kebaikan. Maka dia menjawab, lelaki itu akan menjawab dalam kubur ni, kubur kita nanti ni, aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal solehmu. Tahu? Lepas tu hidup ni banyak buat amal soleh. Pergi belajar fardu ain, pergi baca Quran, zikir banyak-banyak, solat yang dulu-dulu yang kita tinggal, kita kena usaha untuk qada balik. Itu nama amal soleh. Sedekah, masuk duit dekat tabung surau, bulan puasa kalau biasa masuk RM1, masuk RM3. Itu nama amal soleh. Kenapa? Amal soleh inilah yang akan menyerupai seorang lelaki dan dia berkata, bahagialah engkau. Lawan-lawan sikit, bang. Lawan sikit. Datang kuliah jangan tidur. Dah lah kat rumah terlepas datang kuliah, kat surau tidur pula. Bila masa nak belajar? Sampai pencen tak erti sifat 20, tak pandai. Dah pencen baru nak belajar ilmu mustakmal. Mana dapat tu? Tak dapat dah. Ada mula sakit. Pergi surau 3 hari, tak pergi surau 4 hari. Pergi surau sehari, tak pergi surau 2 hari. Sebab pencen dah sakit. Akhirnya mati dalam lubang gelap. Lubang gelap apa? Imam Syafi'i kata lubang gelap ni apa? Lubang gelap ni jahil, tak pandai. Tak erti. Sifat 20 tak erti, asas tauhid tak erti, mana iman tak erti, mana Islam tak erti. Apa definisi dalam kitab tauhid, Allah itu apa, Tuhan itu apa, Rasul itu apa, Nabi itu apa, malaikat itu apa pun tak tahu. Ni yang kebanyakan dilalui. Kadang-kadangnya dilalui juga oleh ahli-ahli surau dan masjid. Sebab tu saya kata baik-baik. Baik-baik. Sebab ni yang banyaknya penyakit ini dah menular dan dia lebih teruk daripada COVID. Apa? Jahil. Ini penyakit ni dah menular. Dulu pun dah ada. Dia bukan aja menular, dia ada kesan sampingan. Dia rasakan seronok pada diri kita. Kita seronok datang surau, seronok apa, seronok semayang, seronok masak bubur lambuk, seronok. Tapi yang fardu tak ada. Seronok solat, tarawih, seronok. Tapi rukun solat tak pandai. Ni penyakit ni memang menular sekarang. Dan sebelum ni pun sama jugalah. Jangan kena penyakit ni. Ini dikatakan tipu daya dalam beramal. Kalau amal itu tak ada ilmu, macam mana nak tahu amal itu sah? Bila amal itu tak sah, dia tak jadi amal soleh. Amal ni ada soleh, ada tak soleh. Seperti Imam Ghazali dulu, masa mula-mula dia jadi mudir pada sebuah madrasah yang besar. Dia memakai baju guru besar tu lah. Dan dia dah mengarang buku tu. Dah mula mengarang kitab.
Tapi adik dia kata, engkau telah beramal mengarang kitab, tapi belum soleh. Engkau belum beramal soleh, adik dia kata. Hinggalah dia memasuki untuk ilmu balik, betulkan hati dia dalam tasawuf, barulah dia katakan dia beramal soleh. Sama juga lah, jaga-jaga. Jaga-jaga tau. Benda ni banyak berlaku lah di mana-mana. Tak untuk ilmu. Tapi dia amal soleh. Dia pun berkata, orang mati tadi dia berkata apa? Dia nampak orang lelaki ni datang. Orang lelaki ni kata, aku dah amal solehmu. Tuhanku, datangkanlah hari kiamat. Datangkanlah hari kiamat. Datangkanlah hari kiamat sehingga aku dapat kembali ke keluarga dan kekayaanku. Ada dalam kitab Musikah Hadi dia kata apa? Bila orang mati ni dia dapat jawab soalan, dia dapat kubur dia dah cantik, kubur dia besar, dia dapat haruman kubur, haruman syurga dalam kubur dia. Dan dia juga dapat apa? Pakaian di syurga, dia dapat hamparan daripada syurga, dan dia dapat lihat syurga pagi dan petang daripada kubur dia. Maka dia berkata apa? Wahai Tuhan, bolehkah aku balik untuk menceritakan apa yang aku dapat kepada keluargaku? Dalam hadis lain ada juga disebut gitu. Maka malaikat jawab apa? Dia kata, wahai malaikat, boleh tak aku balik? Malaikat boleh kata apa? Tidurlah engkau seperti mana tidurnya seorang pengantin yang tidak dikacau oleh sekasih-kasih ahlinya. Tu orang yang mati, orang beriman ni. Moga-moga Allah rezeki yang kita keadaan kita gitu. Dengan syarat apa? Boleh jawab soalan. Dan soalan ni bukan dihafal, dia kena jawab by experience. Tahu, by experience ni maksudnya macam mana kita amalkan, macam mana pengalaman kita, macam mana kita rasakan Allah dalam kehidupan kita. Apa yang kita faham dari segi ilmu dan penghayatan la ilaha illallah, semua tu kena faham. Apa maksud beriman pada akhirat, apa maksud tauhid, dia kena kemas, kena jelas. Lepas tu apa saja amalan zahir daripada solat, puasa, itu semua kena buat dengan betul, dengan sah. Lepas tu iringi dengan keimanan. Lepas tu belajar tasawuf, macam mana hati ni rendah diri, tak sombong, tak bongkak, barulah amalan itu dikira amal soleh. Lepas tu benda ni ada panduan. Panduan ni nama dia ilmu. Dan ilmu ni yang kita kena duduk dalam kitab untuk kita baca. Kalau kita tak baca, kita akan jadi pada kebanyakan yang berlaku sekarang. Dan nafsu kita akan kekal pada peringkat pada peringkat apa? Dikatakan peringkat amarah, dia jadi peringkat lawamah, murhimah. Lawamah ni adalah nafsu kebanyakan orang awam. Dia buat dosa, dia kesal, tapi dia buat balik. Dan daripada itu dia buat taat, dia semayang, tapi dia tak faham apa dia buat. Dia tak ada ilmu. Syarat tak pandai, rukun tak erti. Kadang-kadang dia salah. Dia salah dalam ibadah dan dia tak sedar. Saya biasa jumpa orang tanya soalan macam mana nak mandi wajib. Sebenarnya niat macam mana Ustaz? Saya biasa jumpa ni. Ini bukan budak-budak belasan tahun. Ini bukan budak-budak remaja. Ini budak-budak yang kerja-kerja ni. Orang kerja-kerja sebagai saya kadang ni. Saya kata tak ada ikut kelas Fardu Ain ni. Itulah Ustaz kerja. Ni jawapan standard. Ni jawapan standard tau. Kerja. Tidakkah kita bimbang dengan tak faham mandi wajib dengan alasan kerja? Bolehkah kita jawab nanti dalam kubur? Bolehkah kita lihat nanti buku amalan kita, solat kita tak ada, kosong sebab mandi wajib kita salah, dan kita boleh kata kita kerja? Adakah amalan alasan ini diterima ke kata-katanya? Dia 3 hari Ahad tadi, saya tazkirah dekat Ceras. Saya tak tahulah Bilal ni mungkin dia salah bagi pengumuman ke atau memang dia nak cakap begitu, saya tak tahulah. Dia kata lepas sebelum sembahyang Isyak dia buat pengumuman. Dia kata malam ni lepas sembahyang tarawih 8 rakaat kita ada kuliah Fardu Ain 20 minit. Disampaikan oleh, disebut nama saya lah. Bukan apa, saya biasa dengar orang buat pengumuman tazkirah Ramadan. Betul tak? Biasa orang cakap gitulah. Tapi saya dengar dia kata kuliah Fardu Ain 20 minit. Memanglah saya Ramadan pun 20 minit juga. Jadi saya fikir, dia memang suruh saya cakap pasal Fardu Ain ke atau dia memang gunakan bahasa gitu. Jadi bila saya duduk je, saya tanya dengan Bilal ni lah, nak cakap pasal tazkirah Ramadan ke Fardu Ain. Saya kata tadi adik ni, budak panggil adik lah 30 lebih. Saya kata adik ni memang nak sebut tazkirah Ramadan ke tersilap tersebut kuliah Fardu Ain. Entahlah Ustaz, saya pun tak tahu dia. Jadi sebab dia dah cakap Fardu Ain, saya cerita pasal Fardu Ain lah. Sebab dia dah sebut kan. Saya melihatkan adalah takdir yang baik yang Allah tentukan. Dia tersebut gitu. Dia kata dia pun tak sedar dia sebut Fardu Ain. Jadi saya cerita bab apa? 20 minit. Saya cerita bab mandi wajib.
Saya cerita 20 minit mandi wajib je. Itu pun tak habis lah. Tapi kita cerita secara ringkas lah. Mandi wajib ni kalau nak belajar 2 jam, 3 jam baru habis. Kita cerita secara ringkas. Dan saya melihat reaksi jemaah, memang kebanyakannya tak tahu yang jelas. Tak tahu yang jelas kan. Hadas besar, makna hadas, tak tahu Mandi, apa dia fardu mandi, 3 perkara, syarat sah mandi 11 perkara. Memang kebanyakannya tak jelas. Tak jelas. Akhirnya saya kata tak apa, saya terang juga. Akhirnya saya kata lepas raya ni besok cari kelas. Itu je lah dia punya solusi dia. Lepas tu saya kata kalau kita sendiri tak jawab dengan diri kita, cuba kita tanya diri kita, fardu mandi 3 perkara. Okey, cuba sebut dengan diri sendiri, tak payah sebut dengan orang lain. Satu, niat masa bila, cuba sebut. Kita dapat jawab sendiri. Niat masa bila. Niat ada 2 jenis. Satu nama dia muqayyad, satu nama dia mutlak. Macam mana niat mandinya mutlak, niat muqayyad macam mana? Masa bila dah kena niat. Apa jadi kalau tengah mandi baru niat? Apa jadi bila last kali mandi niat? Apa jadi pada niat tu? Sah tak sah? Mesti boleh jawab. Apa maksud niat? Niat ni datang daripada mana? Waktu niat ni bila? Apa maksud niat? Apa kaifiat niat? Apa tarikh niat? Apa syarat sah niat? Kalau yang saya bariskan tadi, kita sendiri kalau jawab, maknanya kita tak tahu apa-apa. We have nothing. Tak tahu apa-apa pasal benda wajib. Tu saya kata, tak payah suruh orang test lah, test diri sendiri. Jangan cerita lagi yang rukun, yang fardu mandinya yang kedua, menghilangkan najis. Najis macam mana yang kena hilangkan dulu sebelum mandi. Dalam kita disebut satu najis aini, satu najis hukmi. Apa definisi aini? Apa definisi hukmi? Macam mana? Lepas tu dikatakan meratakan air. Apa maksud meratakan air? Apa tempat yang bahayanya selalu tak kena air waktu benda wajib? Kalau kita boleh jawab benda ni, okey. Kalau kita tak tahu, itu yang niat tak jelas. Itu yang kadang ada cucu dah tanya, Ustaz macam mana niat benda wajib ni? Oh, ini soalan ni patut orang tanya dah kalau ada cucu. Ini yang tanya patut budak-budak remaja. Itu okey lagi dah, ada maaf tu tak, patut kena faham dia punya konsep tu. Takrif niat, takrif niat apa, tempat niat kat mana, masa niat bila, maksud niat membirakan apa, kaifiat niat macam mana, hukum niat apa, syarat sah niat macam bagaimana, syarat sah niat ada 6 apa benda, kita tahulah, baru kita faham niat, niat tu terpakai untuk mandi wajib macam ni, untuk wuduk macam ni, baru faham. Yang kebanyakan masyarakat bila dia tidak pernah mengaji, dia tak pernah duduk pada menghadap kitab, dia tak tahu. Hatanya baru belajar sekali 2 pun kadang tak lekat lagi. Kadang kita kata kita dah ngaji je. Lepas tu dulu guru cakap masa mengaji yang guru-guru pondok saya akan ingat perkataan mereka tau. Mereka kata apa belajar agama ni mesti macam baling batu pada selut. Tu selut kalau kita masuk kaki kan melekat. Selut. Bunyi tak kuat tapi lekat. Baling duk. Bunyi perlahan je. Puk gitu. Tapi melekat. Dan ilmu tu melekat kat dada dah maksud dia. Dan dia boleh cerita balik, dia boleh faham, dia boleh urai gitulah. Jangan bentuk ilmu macam baling batu pada buluh. Tu pokok buluh je baling batu Pelopang kuat tapi tak lekat. Orang kata sembang je lebih macam itulah. Tahu? Yang takutnya baling batu kat selut pun tak ada, baling batu dekat buluh pun tak ada baling batu langsung dalam bentuk ilmu. Mereka tak belajar lah. Tak belajar. Dan lebih takut lagi, dia rasa dia okey dalam amalan dia. Oh, ni paling menakutkan lah. Takut tak jadi amal soleh. Takut tak jadi amal soleh. Bila tak jadi amal soleh, paling menakutkan orang itu nanti tidak ada lelaki yang datang pada dia dalam kubur beritahu dia, berbahagialah engkau. Kenapa? Dia mati tak bawa amal soleh. Yang amal soleh dibawa itulah diserupakan, menyerupai seorang lelaki yang tampan, yang harum bau dia, yang baik pakaian dia. Dan dia kata dengan yang orang dalam kubur ni apa? Berbahagialah engkau, inilah janji pada engkau. Kenapa? Dibawa amal soleh. Amal jadi soleh bila sah. Amal soleh bila dia diikhlas, diikutlah apa syarat dia, baru jadi soleh.
Amal jadi soleh bila dia tak rasanya amal ini adalah sebab dia pandai, dia bijak, dia rajin, dia alim, tak. Dia merasai amal yang dibuat ini adalah apa? Kurnia daripada Allah. Puasa pun sama juga. Nak jadikan puasa ni amal soleh, kena ada ilmu lah. Rukun puasa apa, syarat wajib apa, syarat sah apa, pembatal puasa apa, macam mana keadaan kena qadha, macam mana keadaan bayar fidyah, macam mana keadaan kena qadha dan bayar fidyah. Ilmu-ilmu dia kena ada dulu. Tu dari segi zahir je tu. Lepas tu dari segi batin macam mana? Tu guru-guru ajar Lepas maghrib doa. Dan sebelum maghrib lepas sunat doa kat masjid, kat surau, kat rumah doa. Doa apa? Guru kata kau doa 6 perkara ni supaya engkau dapat rasakan puasamu seperti puasa seorang hamba. Hamba ni lah orang soleh. Mula doa apa? Ya Allah, syukurlah engkau izinkan aku puasa. Sebab Allah yang izinkan. Kalau Allah tak izinkan, tak, macam-macam lah, sakit ke apa ke. Dua apa? Ya Allah, engkau terimalah puasa aku. Minta Allah terima amalan kita. Minta Allah terima. Ini doa pun tak ada, apa pun tak ada. Macam mana amal buat yang ibadat gitu, tak ada bawa hati langsung. Puasa kita macam puasa anak kita dah jam 6. Itulah puasa kita dah jam 6. Dia lapar, maghrib dia makan. Dah. Hati dia tak rasa. Itu budak dah jam 6 tak apa. Hati dia tak rasa. Dia membawa hati hamba patut berpuasa. Minta dengan Allah. Ya Allah, kau terima puasa aku. Nombor 3, engkau berilah ganjaran yang sebaiknya seperti mana yang kau janjikan. Puasa ni Allah Ta'ala sendiri nilai. Allah Ta'ala sendiri bagi ganjaran. Itu dalam hadis kursi. Minta Allah Ta'ala beri ganjaran. Nombor 4, mohon ampun dengan Allah. Ya Allah, ampunkanlah jika ada, pastinya ya Allah, ada kecacatan dalam puasa aku. Itu nombor 4. Nombor 5 apa? Ya Allah, izinkanlah aku puasa lagi pada esok hari dan hari-hari yang mendatang. Nombor 6, jadikanlah puasa aku yang hari mendatang ini puasa yang terbaik selama hidup aku. Dulu guru kata doa ni, lepas maghrib doa ni, lepas maghrib doa ni. Barulah kita kata kita ni berpuasa dengan membawa hati seorang hamba. Baru kita faham. Selama ni puasa begitu. Itu tak ada apa-apa, tak ada beza. Kalau compare dengan anak kita sama je. Macam mana anak kita buka puasa nak makan ni, nak makan tu, kita pun sama juga nak makan ni, nak makan tu. Tak dapat apa-apa. Dapat apa? Dapat lapar, dapat dahaga. Itu je yang Nabi sebut. Maknanya tak bolehlah puasa itu. Itu bukan puasa orang soleh. Itu puasa orang awam yang takut langgar pula syarat. Langgar pula bersyarat. Tak faham niat macam mana. Ni yang berat ni. Jadi orang yang puasa ni, dia akan buat amal soleh. Orang soleh ni moga-moga dia mendapat keampunan. Apa penting mendapat keampunan ni? Kalau kita baca dalam kitab Musikah Hadis, dulu guru buat tangan begini, dia buat begini. Dia kata 3 golongan ni akan disebut dengan dia 4 perkara bila dia masuk kubur. Ni 3 golongan ni kafir, munafik. Kafir, munafik, orang-orang yang mati buat dosa. Sebab tu kita kena mohon ampun betul-betul dalam bulan Ramadan ni. Bila imam baca doa tarawih tu, kita kena angkat tangan sungguh-sungguh. Jangan letak tangan atas riba. Orang doa tarawih ni kadang-kadang doanya dibaca tarawih ni yang ulama susun ni semua bagus-bagus tau. Kita dengar perkataan suhada, makbulin, mardudin, semua kita dengar tau. Tapi kita tak faham. Lepas tu kita buat tak tahu Kadang kita letak tangan ini, kadang letak tangan tergiba. Kadang sambil letak tangan ni tengok orang balik kat luar 8 rakaat, tengok gitu tak bawa hati langsung. Dalam tu dalam doa tarawih tu yang disebut, ya Allah jadikan kami di bulan yang mulia ini suhada wal makbulin. Suhada ni bahagia. Makbulin ni apa? Makbulin ni orang yang diterima akan amal dia. Makbulin. Dan jangan kau jadikan kami ya Allah pada bulan Ramadan ini kami termasuk dalam golongan maududin. Apa maududin ni? Maudhu'. Pernah dengar perkataan maudhu'? Hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis yang tertolak, hadis palsu, maudhu'. Imam baca tu, kita tak tahu, tak faham. Dan kita tak pernah nak tengok sekali lalu apa maksud doa yang imam baca dalam tarawih.
Jadi sembang tarawih kita hanyalah sama macam dulu-dulu, yang datang tak faham apa-apa, balik tak apa-apa dan tak pernah membawa hati hamba. Sebab tu kita tak jadi orang soleh dan kita tak ada usaha nak jadi orang soleh. Imam baca tu, jangan jadikan kami ni bahagia Tuhan. Bahagia apa? Engkau terima amal kami. Sebab gandaan pahalanya sangat besar pada bulan Ramadan ni. Sebab tu 60 hari sebelum ni Rasulullah kata minta masuk wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. 60 hari jauh sebelum Ramadan kita minta masuk. Ada benda besar, antaranya apa? Gandaan pahalanya besar. Tu Imam Rajab Hambali tu dalam kitab dia apa? Dia kata apa? Ketahuilah engkau, orang-orang soleh dia memohon agar Allah terima amalan mereka di bulan puasa 6 bulan selepas puasa. Ramadan 6 bulan. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 bulan mereka akan hari-hari cakap dengan Allah, ya Allah, kau terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, kau terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, kau terimalah amalan kami di bulan Ramadan. 6 bulan. Kita minta malam tarawih je. Itu pun kalau kita tarawih. Kalau buat kat rumah, doa pun tak ada, apa pun tak ada. Tu tak ada, tak serius ni kita ni. Tak serius. Sedangkan mati tu gini je, pam, tumbang habis. Besok boleh sesak nafas. Besok boleh keluar dalam WhatsApp group. Sahabat kita daripada bahagian cerun dalam meninggal dunia dan nama tu nama kita. Boleh keluar dalam WhatsApp group? Boleh. Boleh keluar dalam FB Kerja Raya? Boleh. Lepas tu orang tanya, muda lagi, muda baru 40 lebih kan? Mula orang cakap ni, orang cakap muda lagi. Orang mula ingat kenangan dengan kita bila last jumpa. Aku baru jumpa dekat meeting 2 hari lepas dalam bilik Kiambang tingkat 7 blok B. Mula orang cakap gini, bilik ni cakap gini. Apabila kita dah tumbang dan nama kita dah dipanggil jenazah, kita tak tahu. Betul tak? Ramai orang mati mengejut. Tahu kita dah ada. Betul tak? Allah dengarkan berita tu kat kita dan kita buat tak kisah. Seolah benda tu tak boleh jadi ke kita. Kenapa? Kita sihat. Jantung okey. Gula darah okey. Gaut tak ada. Ini tak ada. Tak ada. Dalam tak ada tu Allah bagi balik. Tak bawa amal soleh. Ni 3 ni, kafir, munafik, orang mati buat dosa. Mungkin dia minta ampun dengan Allah, Allah tak ampunkan. Mungkin dia taubat dengan Allah, na'udzubillah, Allah tak terima taubat dia. Mungkin cara dia minta ampun salah, mungkin cara taubat dia ikut syarat. Tu ulama bagi syarat tu, nak belajar tu. Syarat taubat ada berapa, bagaimana dalam kitab tersebut tu kita kena mengaji. Tak mengaji kita tahu. Maka dikatakan pada dia 4 perkara dalam kitab apa? Musikah hadis. Pertama dia kata apa? La ahlan wala sahla. Tidak ada ucapan selamat datang untuk engkau wahai mayat. 1. Nombor 2 dia kata apa? Engkau adalah manusia yang paling kami benci berada di atas muka bumi. 2. Ni kubur cakap ni dengan orang ni. Kafir, munafik, orang berdosa ni. Nombor 3 dia kata apa? Hari ini urusan kau diserah pada kami. Maksudnya apa? Maksudnya manusia dah habis. Dah habis kapan, dah habis mandi, dah habis mayang, dah habis dah. Nombor 4 dia kata apa? Engkau lihat apa kami nak buat pada engkau. Kata kau tengok, kami nak buat apa pada engkau, kau tengok. Setelah dia kata apa? Tak ada ucapan selamat datang pada engkau. Maknanya kubur ini dia sangat benci orang mati buat dosa. Dia tak terima. Dia kata kau tengok apa kami nak buat kat engkau. Ini sangat mengerikan. Ulama kata ada disebut suaranya bagaikan halilintar yang membelah bumi. Halilintar tu guruh kuat tu. Dan perawi hadis tu kata bila Rasulullah cakap begitu 4 perkara tadi, Rasulullah keluarkan tangan dia yang mulia, Rasulullah buat macam ni dan kubur itu mengepit dia hingga berselisih tulang rusuknya. Rasulullah buat tangan macam ni ya. Kenapa? Dia mati berdosa. Kenapa? Dia tak dapat keampunan Allah. Tu nak kena mohon betul-betul dalam Ramadan minta ampun. Ingatkan diri kita bila kita jawab fadlan minallahi wa ni'mah, kita jawab ramai-ramai wa maghfiratan wa rahmah. Seafdal-afdal nikmat daripada Allah, fadlan minallahi wa ni'mah. Seafdal-afdal daripada Allah dan nikmatnya, fadlan minallahi wa ni'mah. Kita jawab wa maghfiratan wa rahmah. Cakap pada diri kita Ramadan ni bulan ampunan. Cakap diri kita Ramadan ni bulan rahmat. Ini 2 perkataan
keampunan dan rahmat inilah yang didoakan pada mayat. Allahumma fir lahu warhamhu. Betul. Ini yang diajar untuk doa pada mayat. Tak baca doa ni mayat tak sah. Sebab ni doa yang wajib baca. Yang depan-depan tu semua sunat. Apa? Minta keampunan pada dia. Minta apa? Minta Allah rahmati dia. Rahmati ni maksud apa? Kesianlah kat dia. Bagilah kasih sayang pada dia. Kesian dekat dia Tuhan. Kesian kenapa? Agaknya dia mati bawa dosanya banyak. Semayang pun tak qada. Semayang pun lebih kurang. Main tantam. Rukun pun tak erti. Syarat pun tak faham. Kenal engkau pun tidak lagi agaknya, ya Allah. Tauhid pun tak erti. Sifat 20 pun tak tahu. Allah itu wujud. Makna apa? Ada. Itu je dia tahu. Ada. Apa lagi? Ada macam mana? Ada macam mana? Ada macam ada meja. Ada macam ada kursi. Ada macam ada kita. Tak erti nak cakap. Kenapa? Tak belajar. Tak belajar. Tapi ilmu-ilmu yang tak bawa mati, dia pegang sungguh-sungguh. Dia kaji sampai dalam. Sol, hidrolik, tensioning, semua civil work, semua aspal, surface, semua cerun, curving, semua dia tahu. Tak apalah, itu ilmu dunia tak apa. Belajar bukan salah, belajar. Tapi ilmu yang dibawa mati, yang akan disoal pada dia, dia tak kerti apa-apa. Ini yang banyak berlaku. Drainage semua dia faham. Cakaplah apa benda pun. Road design, civil work, semua manhole, JC9, JC9, apa beza JC9, JC9 macam mana, handhole apa, semua everything dalam kepala dia. Tapi tak agama, ni tak erti. Ni berlaku pada kita. Semua rules dia faham. Semua undang-undang tanah dia faham, kanun tanah dia faham, macam mana pengambilan tanah untuk buat jalan macam mana, berapa lebar jalan macam mana, curving tu, nak buat curving tu, nak betulkan, pastikan curving tu bertemu, ada kiraan dia, computation tu dia pandai. Saya tahulah dulu saya pernah kerja, saya belajar itu juga tu. Semua dalam kepala dia. Tanya benda asas, jangan tak kerti. Apa agama? Apa definisi agama? Tak tahu, tak cakap. Apa agama? Apa agama? Apa definisi Islam? Pun tak erti. Apa definisi iman? Pun tak erti. Apa beza dia? Apa definisi Tuhan dalam kitab? Tak erti. Apa perkara yang melayakkan Allah itu dipanggil Tuhan? Tak erti. Semua tak erti. Bagaimana amal itu nak dinilai sebagai amal soleh? Dia dapat amal soleh. Berkata lebih lanjut lagi dalam kitab ni, sesungguhnya jika seorang hamba kafir meninggal dunia menuju ke akhirat. Kafir ni maksudnya engkar. Engkar. Kalau kita tengok definisi guru-guru, banyak kafir maksudnya engkar. Akan datang kepadanya para malaikat berwajah hitam dengan pakaian, memakai pakaian berburu tebal. Mereka lalu duduk di sekitarnya pada jarak jauh pandangan mata. Setelah itu datang malaikat maut di sisi kepalanya seraya berkata, "Hai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kemarahan Allah." Yang sebut hai itu adalah malaikat maut. Yang muka hitam yang membaris itu adalah malaikat yang nak menunggu keluarnya roh ni untuk dibawa ke langit. Saya boleh cerita kat dia dulu kan. Rancangan dalam TV Singapore on TV Kebetulan saya kerja kat Kota Tinggi. Lepas makan tu dengan budak bilik ni, kawan ni buka TV, tengok TV Singapura. Ada satu siaran cerita drama orang cakap bahasa Inggeris lah, drama bahasa Inggeris Tajuk drama tu Letters to Heaven, Surat ke Syurga. Dalam tu dia cerita ini kisah-kisah orang sedih, anak meninggal, pengalaman hidupnya sedih. Dia buat drama itu Letters to Heaven. Dalam cerita tu, lepas tu kita kata kita nak kena ambil sesuatu ni, belajar dengan cara belajar baru kita dapat sesuatu. Dia kisah seorang lelaki, anak lelaki nama Kelvin. Kelvin ni mak dia Hindu, bapa dia Cina. Ni orang Singapura lah Kelvin ni. Lepas tu dia cerita lah, Kelvin ni kecil-kecilnya pandai, akhirnya masuk universiti. Dia ada dua beradik, adik dia perempuan. Lepas tu tiba-tiba dia masuk universiti. Dia ni pemain basketball untuk universiti kat Singapura lah. Dia budak dan cerdas lah. Atau hari dia main basketball, dia muntah darah. Akhirnya doktor dapati dia kena kanser ke apa lah, penyakit kronik lah. Ni kurang gitulah, kanser ke leukemia ke gitulah, kanser darah. Dan cerita tu tunjuk lah. Dan cerita tu tunjuk bagaimana satu hari Kelvin ni dekat rumah dia rebah. Masa dia dapat tahu kena kanser tu, beberapa minggu lepas tu dia rebah. Dia rebah, nampak dalam cerita tu adik dia telefon mak dia dekat luar bawa kereta, mak dia pun balik.
Pada balik nampaklah anak dia ni tengah macam kita kata nazak lah dari drama tu lah. Dan mak dia ni ambil lah benda tak tahulah, saya tengok tu, dan dia sapu. Mak dia ni Hindu, dia sapunya ada orang Hindu pakai kat dahi tu lah, dia sapu lah. Dan dalam drama tu dia tunjuk macam mana, dia tunjuk budak lelaki Kelvin ni, dia kata apa? Mami, please help me, hold my hand. Boleh faham kan? Mami, please help me, hold my hand. I'm afraid, mami. Too many black ghosts. Dia dah nampak waktu nazak tu, too many black ghosts. Saya dengar perkataan tu, saya dah tahu hadis ni, bagaimana Rasulullah kata orang kafir, orang yang ingkar pada Allah juga, bila nak mati, maka berbarislah malaikat-malaikat yang hitam rupanya. Itu black ghost tu. Itu black ghost tu. Mami, please help me, I'm afraid, too many black ghosts. Saya dengar skrip yang dia baca tu, dan saya yakin itu betul. Sebab yang tulis skrip ni adalah mak dia, hantar pada siaran TV untuk dilakonkan, kan? Too many black ghosts. Oh, saya kata betul skrip ni. Mami dia kata, Kelvin, don't afraid. Don't be afraid. Just go. Everything will be okay. Just go. No, mami, I'm afraid. Too many black ghosts. Ni black ghost ni. Tengok sesuatu, belajarlah balik. Betul tak? Ada seorang Cina masuk Islam. Pernah bercerita. Orang Cina ni, kalau orang nak meninggal, dia tak adab. Tahu, dia tak adab. Pada mereka ni dikatakan, kalau bahasa dia kata sway lah. Sway ni apa? Nasib malang. Maksudnya kalau kita ada orang mati ni, nasib kita malang. Sebab tu dalam Islam pun dia ada aura negatif, aura positif tau. Lepas tu kalau kita lepas mandi mayat, kan kita sunat mandi, betul tak? Orang kata mandi mayat, dia sebenarnya bukan mandi mayat. Mayat ni bila kita pegang dia, kita mandikan dia ada aura negatif lah. Kalau dalam bahasa moden disebut aura negatif lah. Sebab tu kita sunat mandi sebelum balik. Tapi bukan suai aura negatif tu. Itu yang guru-guru cakap dalam kitab tu. Jadi ni yang masuk Islam ni, dia kata mak dia meninggal dalam keadaan bukan Islam lah. Masa tu dia pun belum Islam lagi, dia kata. Jadi mereka bawa dia dari hospital, doktor dah suruh bawa balik dan nazak. Jadi mereka tak adalah menghadap. Mereka tolak dalam bilik. Mereka kunci pintu. Sebab kalau menghadap ni jadi macam suai lah, dia kata. Masa tu dia cerita ni, dia dah masuk Islam. Lepas tu dia kata dia dengar lah mak dia menjerit apa semua kan. Menjerit dia kata. Jadi adik-beradik dia kata jangan pergi, biarkan mami mati, biarkan. Tak boleh menghadap, nanti nasib dia tak baik. Tapi dia pun tak sampai hati, dia pergi dengar dekat pintu bilik mami dia ni. Mami dia cakap Cina lah. Saya tanya, mami awak cakap apa? Hantu hitam sudah mari, dia kata. Kau cakap Melayu gitulah. Hantu hitam sudah mari. Black ghost. Ini yang dikatakan malaikat yang berupa hitam yang menghadap kepada orang kafir. Dia tanya saya, Ustaz, ini hantu hitam apa? Saya tunjuk dia hadis. Ni. Dia kata, syukurlah saya memegang Islam. Islam itu benar. Tengok sama macam kita tengok National Geographic. Tu jadi Geographic kan. Orang Tibet ni kalau dia mati, dia akan masuk dalam dekat gunung-gunung, ada batu-batu tau. Jadi mayat ni dijadikan duduk, dia masuk dalam gunung-gunung, dia tebuk, dia masuk batu latar, dia letak batu, tutup dengan batu, dibiarkan. Dalam dokumentari ni, orang yang kena interview ni, dia orang yang menguruskan mayat-mayat orang-orang Tibet ni naik ke gunung lah. Dia kata apa ada satu soalan yang dia tak faham, dia kata. Bila setiap kali jenazah ni letak atas keldai, dia guna keldai untuk naik gunung ni, keldai ni akan melompat, tak boleh diam, dia kata. Ini dia tak faham. Tapi kalau kedai letak barang lain, barang ke, dia kata baja ke, jagung ke, berat daripada manusia ni, kedai ni akan naik, diam Tapi kenapa bila letak orang mati dia, dia orang tak tahulah dia orang bukan Islam, betul tak? Betul Kita tahulah Rasulullah sebut bila jenazah itu diangkat. Kalau jenazah ini bukan orang beriman, dia akan kata apa? Tolong, jangan bawa aku ke sana. Dan didengari oleh selain daripada manusia dan jin. Orang kafir mati dia menjerit, tolong jangan bawa aku ke sana, tolong jangan hantar aku ke sana. Kedai dengar kot agaknya.
Memang kedai dengar. Sebetulnya Rasulullah pernah melalui satu kubur kan, dan kedai dia angkat kaki, melompat-lompat sampai Rasulullah hampir jatuh. Orang tanya dia, macam mana boleh, apa jadi pada kedaimu? Rasulullah kata, dalam kubur ni orang sedang diseksa kerana dia mati dalam syirik. Sahabat kata, dia tahu dalam ni ada 6 jenazah. Jenazah ni semua mati dalam syirik. Rasulullah kata, kalau aku tak bimbang kamu semua bertepian lari, aku akan angkat tangan, minta, ya Allah, engkau dengarkanlah suara orang diseksa ni kat luar. Tapi aku takut kalian semua akan bertepian lari. Tahukah engkau, Rasulullah kata, orang yang dipukul dalam kubur ini, kalau suara itu boleh didengar di dunia, maka akan dengarlah di masyrik dan maghrib. Masyrik dan maghrib apa? Timur dunia, barat dunia. Orang kat mereka boleh dengar, orang dekat barat boleh dengar, orang timur boleh dengar. Jerit orang yang dalam kubur yang kena pukul ni. Rasulullah kata, mintalah lindung daripada seksa kubur. Okey, cukup. Nanti kita sambung. Dalam kitab ni, Muqtada tanda, nyawa terpisah dalam jasadnya selepas apa? Dipanggil orang tadi, hai jiwa yang buruk. Siapa ni? Orang yang ingkar tadilah. InsyaAllah nanti kita sambung, kita baca. Moga-moga Allah beri kita faham tempat yang kita nak pulang ni, dan jadikan kita orang yang kerap selalu ingat dan membuat persiapan, bukan hanya Ramadan saja, di bulan-bulan yang akan datang. Moga-moga Allah rezeki kita untuk jadi orang soleh dan menerima satu kebaikan dalam alam barzah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua, pasti banyak kekurangan. Wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.